Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashifal mushkil ikshif 'anna al-hijab an wujuhi hadhihi al-ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Ya Rabbal Alamin. Muslimin dan muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita sambung semula pengajian kita yang semalam. Kita sambung pada syarat. Syarat-syarat kedua ini syarat mengikut makmum akan imam. Ya. Jadi kita sambung yang kelima. Daripada beberapa syarat tu kata dia. Dan syarat yang kelima. Dan bermula syarat yang kelima ialah bahawa jangan menyalahi. Mana jangan buat tak sama lah. Tu mana jangan menyalahi. Mana jangan buat tak sama akan imam. Maksud jangan menyalahi, jangan buat tak sama akan tu imam. Oleh perbuatan makmum lah akan perbuatan imam tu pada sunat. Jangan menyalahi tu pada sunat yang jahat. Yang jahat. Bersalahannya sunat. Yang jahat oleh bersalahan. Jadi fa'il tu. Yang jahat oleh bersalahan makmum padanya. Yang ni padanya ni bagi imam. Bagi tu imam. Misal ke mana? Kata dia. Seperti sujud tilawah. Seperti sujud tilawah. Ni wajib muafakat lah pada buat dan pada tinggal. Sujud tilawah. Taprek bagi kata misal. Seperti itu. Maka wajib ia makmum muafakat akan imam. Maka wajib ia makmum muafakat akan imam. Muafakat akan imam pada perbuatannya. Pada perbuatnya sujud tilawah. Tiada pada meninggal. Ke mana dia? Silap bari. Maka wajib ia makmum tu muafakat akan imam pada perbuatnya sujud tilawah dan meninggalnya sujud tilawah. Maksud dia pada buat pun kena muafakat, pada tinggal pun wajib muafakat. Kalau tu imam buat, wajib kita kena buat. Kalau tu imam tinggal, wajib kita makmum kena tinggal. Tu imam baca ayat wahum la yastakbirun. Bagi jemaah tu. Maka tu imam tak sujud. Lepas tu imam sambung tatajafa junubuhum, tapi kita pergi sujud, maka batal sembahyang kita. Ataupun tu imam sujud. Wahum la yastakbirun, Allah akbar, dia sujud. Tapi kita makmum tak sujud. Maka batal juga. Kerana apa? Kerana sunat ni, dia kata jahat menyalahi. Apa mana jahat? Mana buruk menyalahi. Nampak kata, kalau kita menyalahi tu imam, sama ada pada tinggal ataupun pada buat, maka hukumnya membatalkan sembahyang. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan seperti sujud sahwi, atau berita sujud yang di atas ya. Sujud sahwi. Maka wajib ia makmum. Wajib ia makmum muafakat akan imam pada perbuatnya sujud sahwi. Pada perbuatnya sujud sahwi. Tiada pada meninggalnya. Yang ni tiada pada meninggalnya sujud sahwi. Nampak kata bab sujud sahwi ni wajib makmum buat kalau tu imam buat. Tapi kalau tu imam tinggal, maka tak wajib muafakat. Bila tu imam tinggal, maka tak wajib muafakat makmum dengan imam. Maksudnya makmum boleh buat. Lagu ni, misal kita main lewat, kita main-main boleh tang tahiyat. Kita boleh tang tahiyat, kita kata tahiyat akhir. Tiba-tiba tu imam sujud sahwi. Kita tak tahu apa benda pun, maka wajib kita kena sujud sahwi juga. Kalau kita tak sujud, maka kita menyalahi imam. Kalau tu imam tak sujud. Kalau si imam sujud, kita tak sujud, maka kita menyalahi imam. Bila kita menyalahi imam,
maka hukum dia batal sembahyang. Pada apa? Pada perbuat. Maksudnya kalau Tok Imam buat, wajib makmum kena buat. Walaupun kita tak tahu apa benda pun, kisah kita apa yang salah Tok Imam kita tak tahu apa, bila Tok Imam buat, kita buat. Maka hak ni lah surah kalau kita tengok dalam kitab-kitab, dia sebut kata sujud sahwi ni 2 kali hak ni. Makna dia gini, nak abang kata, wajib sujud sahwi kalau sebab turut perbuatan imam tu wajib. Adapun selepas pada Tok Imam bagi salam, lepas tu kita bangkit tambah rakaat. Bila tambah rakaat, maka saat ni di hujung saat ni kita nak sujud pula ke tak? Maka itu baru jatuh sunat. Baru jatuh sunat kan kita nak abang kata, kalau kita sujud, sunat bagi dapat pahala sunat bagi kita. Kalau kita tak sujud pun sah dah. Kerana apa? Kerana kita sujud tu bukan salah kita, tapi sebab salah Tok Imam yang kita ikut. Boleh faham tak? Dia kaedah dia gini. Tiap-tiap perkara yang wajib kita buat mengikut Tok Imam, maka sunat kita buat di hujung. Buat kerana muafakat dengan imam, maka dia itu wajib kita, maka sunat kita buat di hujung. Ni maka nak abang kata sujud sahwi pada ketika ni hukum dia wajib, dan ketika hujung sana ni maka hukum dia sunat. Tu masalah Tok Imam buat sujud sahwi. Misal kita kata tiba-tiba Tok Imam tak sujud sahwi, gimana? Kita mai semayang kali dengan Tok Imam mazhab yang pasien tak ada kunut, misal kita kata, ataupun dia saja memang tak buat kunut, ataupun dia kata sunut tu bid'ah, maka dia tak buat kunut. Bila dia tak buat kunut, maka di hujung tadi Tok Imam bagi salam dan kita tengok dia Tok Imam memang tak masuk dah, maka sunat ataupun boleh kita menyalahi Tok Imam, mana kita sujud bila Tok Imam bagi salam, putus dah kita dengan imam pada ketika tu, maka sunat kita sujud sahwi. Pada meninggal itu tiada wajib muafakat dengan imam pada meninggal. Adapun pada berbuat, maka wajib kita muafakat dengan Tok Imam. Habis selesai. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala. Taprek bagi kata meninggal. Maka jika meninggalkan dia kan sujud sahwi oleh imam, jawab dia, nescaya sunat bagi makmum sujud sunat. Pasal apa dia sini dia tak sunat? Kerana ilat dia kerana tidak jahat menyalahi makmum akan Tok Imam dalam bab ni. Bab mana? Bab kata meninggal. Imam tinggal kunut, dan Tok Imam bagi salam lah, putus je lah kita dengan Tok Imam, maka kita buat sujud sahwi, maka ulama kata sunat. Kerana pada ketika tu tak jahat dah rupa dia. Maksud dia tidak jahat menyalahi makmum akan Tok Imam pada kata meninggal. Sujud sahwi. Habis. Jadi sujud tu bila kita nak sujud ni, kemudian, yang ni selepas daripada salam imamnya. Selepas pada salam Tok Imam, kita tengok Tok Imam tak masuk balik dah, maka kita pun sujud sahwi. Niat nak sujud sahwi, kita sujud sahwi. Habis, selesai. Jadi masalah sujud sahwi ni sikit lagi lah. Nak kata kita wajib kena niat dia nak sujud sahwi. Aku sujud sahwi kerana tinggal apa? Tinggal kunut ke, tinggal tayat awal ke, ataupun tambah rakaat ke, kena niat. Kerana apa? Dia wajib niat ni kepada Tok Imam dan kepada orang munfarid, orang yang sembahyang seorang diri. Adapun pada makmum, dia tak perlu niat, hanya semata-mata ikut. Maka bila kata dia sembahyang tu, bila dia terputus dengan Tok Imam, maka dia putus bila Tok Imam bagi salam, maka dia wajib kena niat kita nak sujud sahwi, kerana sebab tertinggal berapa, maka dia sujud sahwi. Gitu, selesai. Bila dia nak sujud tu, kata dia kemudian daripada salam imamnya, selepas salam Tok Imam, dahulu, yang ni sebelum daripada salam makmum. Jangan dia bagi salam dulu kali Tok Imam, lepas tu baru dia nak buat balik. Sujud sahwi ni dia boleh, memanglah boleh. Kalau kita kata, kalau kita terlupa kata ada sujud sahwi, kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, teringat ada sujud sahwi, maka kita sujud. Kita niat nak sujud, maka kita sujud. Bila kita masuk balik dalam sembahyang, kena jaga, jangan bagi batal tu. Kalau batal, maka kena buat lain semua sembahyang kita. Jadi tu pun kalau kita bagi salam dengan terlupa. Adapun kalau bagi salam dengan sengaja, maka ulama kata tak boleh masuk balik dah. Kalau kita bagi salam dengan terlupa sekali pun, ulama kata dia tengok pula adakah masa ingat dengan masa salam dengan ingat kata terlupa sujud sahwi tu lama ke sat.
pendek ataupun panjang penceraian antara salam dan teringat kita tu. Kalau lama, maka tak boleh masuk balik dah, habis dah. Kalau kata sat boleh. Lama sat ni nak ukur lagu mana? Ulama kata ukur tengok pada uruf, pada kebiasaan, kepada adatnya lagu mana lama. Kerana apa? Dia masuk dalam kaedah kullu ma warada bihi syar'u tidak. Kaedah dia pada usul fiqh. Kullu ma warada bihi syar'u wala dhabita lahu yurja'u ila al-'urfi. Tiap-tiap barang yang warid syarak tapi tidak ada dhabit, mana tidak ada kaedah lama tu, maka yurja'u ila al-'urfi, kesemuanya kembali kepada uruf. Kembali kepada uruf belaka. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan seperti tasyahud awal, atah bagi kata dan seperti sujud sahwi, atah sana lagi. Dan seperti tasyahud awal. Taprek bagi kata seperti misal tu, ekoran daripada tu, maka wajib. Ekoran daripada itu, maka wajib makmum mufakat akan imam pada meninggalnya sujud, hanya tasyahud awal. Ni bab masalah tasyahud awal, dia wajib mufakat pada meninggal. Tiada pada perbuatnya nya tasyahud awal. Mana tiada wajib mufakat pada meninggalnya. Dengan mana lagu mana? Kalau tu imam tinggal, wajib makmum kena tinggal. Tapi kalau tu imam buat, harus makmum meninggal. Gitu. Jika dibuat oleh imam, walaupun imam tu duduk kembali, ya, pada meninggal tu imam. Ni masalah yang baru-baru berlaku. Yang berlaku. Mana masalah baru berlaku pada saya. Jadi tu imam, dia terlupa tasyahud awal. Bila dia lupa tasyahud awal, dia bangun sampai berdiri betul. Bila dia sampai berdiri betul, tiba-tiba makmum ni dia duduk tahiyat. Bila bangun duduk tahiyat, tengok tu imam dah berdiri betul, dia panggil balik tu imam turun pada tempat. Mana dia sebut subhanallah. Sekali tu imam tak turun, dua kali tu imam tak turun, tiga kali, empat kali, baru tu imam turun balik. Walaupun tu imam turun balik, kita wajib kena bangun. Kita tak boleh, kerana rukun imam bukan di situ dah. Kerana rukun tu imam ialah di qiyam dah. Maka tu imam ni hukum lagu mana? Maka tu imam ni, kita kata zon kata tu imam terlupa hukum. Kita boleh kata tu imam tak batal, kerana kita perlu takdir kata kalau tu imam tu turun dengan makna dia terlupa sungguh, kata hukum tak boleh, terlupa ke hukum. Kata tak boleh turun, maka dia tak batal. Tapi kalau dia sengaja turun, dia tahu hukum dia haram, lagi mengetahui pada ketika tu hukum dia batal semayang dah. Batal semayang. Jadi bila dia turun tu, batal semayang dah. Tapi kita tak tahulah sama ada dia turun tu dengan terlupa ataupun dengan sengaja. Maka pada ketika tu, ketika dia lupa tu, ulama kata tak harus kita ikut dia. Maka kita tak boleh duduk di tahiyat, kita kena tunggu di dalam berdiri. Kerana apa? Pasal apa jadi batal bila kita tinggal? Bila tu imam tinggal, dia turun balik, ulama kata kerana tu imam dah bersepakai dengan wajib, mana dengan perbuatan hak wajib yang ni qiyam, tiba-tiba dia tinggal hak wajib, dia turun pi nak ambil tahiyat awal. Kerana dia turun pi ambil pada tahiyat awal, maka dia maksudnya dia tinggal, dia melebihkan sunat daripada perkara daripada rukun hak wajib tu, sebab jadi batal. Gitu. Jadi hak ni kena kait sikit. Maka wajib makmum mufakat akan imam pada meninggal. Gimana? Walaupun imam duduk kembali, kita mufakat, maksudnya kita tunggu dalam berdiri. Bila tu imam tu dia lupa, betul, dia habis baca, dia berdiri, boleh berdiri tu dia ingat balik dah lah. Dia ingat dah. Maka kita pun ikut. Baik. Tiada pada perbuat, mana tiada mufakat pada perbuat. Mana tak wajib mufakat pada perbuat. Maksudnya lagu mana? Tu imam buat tahiyat awal. Maksudnya tu imam duduk tahiyat awal. Kita makmum, pada ketika tu kita kata, ish aku segan nak buat tahiyat awal. Kita bangun berdiri, tunggu di dalam qiyam. Ulama kata harus. Walaupun harus, tetapi syarat dia sunat bagi makmum duduk kembali. Kerana apa? Kerana mufakat dengan perbuatan tu imam, gitu. Tu kalau kita bangun dengan sengaja. Adapun kalau kita bangun Allahu Akbar, tu imam duduk, kita pejam mata, tiba-tiba kita terbangun sampai atas, kita terlupa, kita bangun pada atas, tengok tu imam dan semua orang pakat duduk, kita yang bangun. Maka pada ketika tu kita bangun tu bukan kerana qasad meninggal,
Tapi kerana terlupa, hak ni wajib duduk balik. Faham tak? Itu beza. Kalau terlupa, wajib duduk balik kerana muafakat dengan Tok Imam. Adapun kalau Tok Imam duduk, kalau kita sengaja nak tinggal, harus kita berdiri. Tapi sunat, walaupun harus, sunat kita duduk kerana muafakat dengan Tok Imam. Nah gitu. Kerana Tok Ilat mana? Ilat bagi kata wajib, maka wajib. Kerana jikalau tinggal oleh imamnya, wajib atas makmum meninggalkan dia kan tasyahud awal. Sebab tu dia wajib muafakat. Dia wajib muafakat dengan Tok Imam. Nah, kerana apa? Wajib dia muafakat pada meninggal dengan Tok Imam. Kerana, tinggal dia. Kerana jikalau tinggal oleh imam, wajib atas makmum meninggalkan dia kan tasyahud awal. Habis. Selesai itu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan jika diperbuat oleh imamnya, diperbuat apa? Kait sikit lah, bagi faham. Dan jika diperbuat, jika diperbuat akan tasyahud awal, siapa perbuat? Oleh imamnya. Yang ni Tok Imam dia buat tasyahud awal. Harus bagi makmum meninggalkan tasyahud awal. Harus tu jawab bagi jika. Takdirlah. Maka harus bagi makmum meninggalkan dia kan tasyahud awal. Itu kita nak tinggal buat apa lah? Dia tunggulah sujud kan? Tak. Dan berdiri. Padahal. Jadi wawul hal. Padahal berdiri ia makmum. Dengan sengaja. Padahal tu dia kait. Padahal. Jadi hal bagi kata mana? Hal bagi kata meninggal. Jadi kita meninggal itu hal keadaan berdiri ia makmum dengan sengaja. Tapi kalau kita tinggal, hal keadaan berdiri kita tu dengan terlupa macam kita abad tadi, itu wajib dia duduk balik. Tapi hak ni dia tinggal hal keadaan dia berdiri, makmum tu dengan sengaja. Bila berdiri dengan sengaja, dan jika sunat, dan jika tu royah, dan jika sunat bagi makmum kembali mengikut imam sekalipun. Apa makna sekalipun? Nak abang cerita, nak abang kata harus kita meninggal. Walaupun hukum dia sunat bagi makmum kembali mengikut imam. Hak tu kerana apa? Sunat kembali tu kerana nak muafakat dengan perbuatan Tok Imam. Tapi kalau kita bangun dengan sengaja, dia nak cerita pada hukum, bangun dengan sengaja, bab masalah kita meninggalkan Tok Imam buat tahiyat awal, kita meninggalkan tasyahud awal dengan sengaja, maka hukum dia harus, walaupun hukum yang terlahir, maksud dia arid dia, jika sunat bagi makmum kembali mengikut imam sekalipun. Maksud sekalipun ni harus juga meninggal. Tapi jika dia kena kait sikit dah, jika sunat makmum kembali ni, jika meninggal ia akan dia tu dengan sengaja. Adapun jika meninggal ia akan tasyahud awal tu dengan lupa, wajib atasnya kembali kepada imam. Nampak tak? Wajib dia kembali kepada Tok Imam. Tu kalau tinggal dengan terlupa. Adapun yang sunat ni kalau tinggal dengan sengaja. Boleh faham lah? Wallahu a'lam. Kita baca laju-laju lah. Tentu bukan nak makan ibarat sangat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Adapun kunut. Kunut ni dia masdar daripada bab qa'ada. Asal dia macam mana ta'ah, qanat. Makna dia ta'at. Asalnya ta'i'un. Makna kunut ni ialah doa. Hakikat dia qanat. Qa'im bi amrillah. Makna kita berdiri dengan suruhan Allah Ta'ala. Itu kunut. Tak apalah. Kita bahas pada makna dia tu. Adapun kunut, maka tiada wajib ia muafakat akan imamnya pada perbuatnya nya kunut. Bab masalah kunut, tak wajib makmum muafakat akan imam pada perbuatnya. Apa nak perbuat? Pada membacanya nya kunut.
Dan tiada pula pada meninggal apa dan tiada wajib juga. Tu mana pula tu mana juga. Orang ngaji dalam pula ni. Kalimah Arab dia panggil aidan lah. Takdir dia guni semata jumpa lah tak mana pun dalam kitab-kitab dia. Takdir dia aidu aidan. Kalau hak Melayu dia ke mana? Ulama kata hak Melayu ni Tok Guru kita sebut dia menjugak oleh aku barang hak pula. Lagu mana? Guni. Bisa kita buat. Kita makan nasi dah. Tadi. Tiba-tiba ada orang main rumah. Kita main rumah. Ataupun kita makan dah. Orang rumah tak makan lagi. Tiba-tiba dia duduk makan. Kita duduk. Dia tahu nak makan. Kita kata aku nak makan pula. Hak tadi makan dah. Ni makan pula. Gitu. Orang perempuan kata, nak makan juga. Nak makan dah. Tadi makan. Nak makan pula. Dah makan dah. Ini makan pula. Itu. Maksud dia. Juga pula hak tu lah. Nampak tak? Gitu. Jadi hak ni dia nak abang apa? Dia nak abang kita gini. Dia kata, ada pun qunut maka tiada wajib ia makmum muafakat akan imam pada perbuatnya. Selesai dah tu. Pada perbuat tak wajib muafakat, mana tak wajib muafakat pada perbuat pada membaca qunut. Dan tiada pula mana tiada wajib juga. Gitu. Hak tadi tak wajib dah, hak ni pun tak wajib juga. Gitu. Pula tu mana juga. Dan tiada pula mana tiada wajib juga pada meninggalnya qunut. Maksud dia gini. Nak abang kata, kalau Tok Kubak qunut, Tok Imam tinggal, boleh kita buat. Kalau Tok Imam buat, boleh kita tinggal. Tu makna dia gitu. Gitu. Baik. Maka jika diperbuat oleh imam. Itu dia nak tafsir lah tu. Fasilah ni. Maka jika diperbuat oleh imam. Kalau Tok Imam buat. Jawab dia, nescaya harus makmum meninggalkan dia kan qunut. Meninggalkan dia. Tak ada masalah. Makmum boleh tinggal. Habis. Dan sujud ia makmum dengan sengaja. Padahal. Jadi wawul hal. Padahal sujud ia makmum dengan sujud tu dengan sengaja. Maksud dia Tok Imam Allahumma hdina fi man hadait. Dia tak mau nak buat. Dia terus Allahu akbar sujud. Pi turun dalam sujud. Sah. Harus buat begitu. Tapi rugilah tak ada pahala lah sekali dengan Tok Imam. Gitu. Tapi harus. Qala musannif rahimahullah. Dan jika ditinggalkan dia akan qunut tu oleh imam. Kalau tinggal qunut oleh Tok Imam, jawab dia, nescaya sunat bagi makmum memperbuatkan dia. Sunat. Tapi kalau Tok Imam tinggal. Tok Imam mazhab yang memang tak ada qunut. Ataupun memang dia terlupa. Ataupun tak kira lah. Ataupun dia memang kata qunut ni bid'ah. Ada orang yang kata qunut ni bid'ah. Dia tak buat, tak qunut. Bila dia tak qunut, sunat bagi makmum memperbuatkan dia. Mana membaca dia qunut. Baik. Jika didapat akan imam. Jika apa mana jika didapat? Jika sempat. Tu mana didapat, mana sempat. Jika sempat, mana kalau bahasa Kedah dia panggil jika dan. Sempat yakni dan akan imam. Mana sempat dengan imam pada sujud yang pertama. Ni jika ni qaid mana qaid bagi kata sunat. Sunat misalnya gini. Tok Imam tinggal sunat bagi makmum buat. Sunat bagi makmum buat tu jika qaid situ. Tu qaid syarat jika tu orang ngaji. Jika didapat, mana jika sempat akan imamnya, mana sempat mana dan serta dengan Tok Imam pada sujud yang pertama. Dia kena zon aku ni. Kalau Tok Imam tinggal, dia zon kata aku dan kot. Baca. Dia membaca Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Baca. Maksudnya Tok Imam sujud yang pertama. Mana dia zon kata aku dan dalam sujud pertama serta dengan Tok Imam. Ketika tu sunat dia buat. Payah sangat nak baca qunut pendek lah. Allahumma ghfirli ya ghafur. Banyak tu ya. Tapi syarat kena buh wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kalau dia tu juga salawat salam atas Nabi dan atas ahli Nabi dan atas sahabat Nabi tu. Dan salawat dan salam tu atas kesemua dia ni dalam qunut tu itu juga sunat abad. Maksud dia kita nak baca doa apa tak ada masalah. Ulama kata, ni satu pasal. Masalah orang kita, masalah dia duk terikat qunut dengan Allahumma hdini mahdina. Allahumma hdini fi man hadait, kebanyakan seorang yang tahu ramai Allahumma hdina. Qunut ni kata Imam Syafi'i, boleh kita baca apa-apa doa sekalipun. Tapi yang adalah doa yang bersangkut dengan akhirat. Di dalam sembahyang. Dengan bahasa Arab lah.
Sama ada ulama kata kita ambil ataupun kita iltibas daripada akhir ayat akhir surah Baqarah, macam Rabbana hablana Rabbana la tudhiq qulubana tu, benda-benda lagu tu. Ayat-ayat doa dalam tu, dan kita niat kata kunut, kita qasad kata kunut, lepas tu kita salawat salam atas Nabi, atas keluarga, atas sahabat Nabi tu, maka tu pun dah masuk dalam kunut. Cuma yang afdalnya kunut yang mana Nabi kita SAW baca. Adalah hak yang diriwayatkan hadis Allahumma hdini fi man hadi. Ada boleh banyak lagi. Sebab tu kunut ni doa mana, tengok kita tengok Tok Imam Mekah tu, dia tak buh sikit ya doa kunut tu. Hak yang panjang tu berjela-jela, dia sebut syisyan cetnya apa semua tu. Tu doa-doa berbentuk pada dunia apa, ulama kata harus semua kita qasad kata kunut selesai ke semua. Jadi kalau kita agak-agak sempat nak buat pergi sempat dengan Tok Imam dengan tahiyat dalam sujud yang pertama, maka kita baca kunut ayat pendek yang masyhurnya Allahumma ghfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Kita terus alhamdulillahirabbil alamin, boleh kita tutup alhamdulillahirabbil alamin kerana dia doa. Kita terus sujud, kita terus sujud mana kita sempat dengan Tok Imam di dalam sujud yang pertama dengan Tok Imam. Maka kalaulah kita zon kata kita sempat dengan Tok Imam dalam sujud yang pertama, pada ketika tu hukum kita buat kunut kalau Tok Imam tinggal tu ialah hukum dia sunat. Boleh nampak tak? Sunat ketika tu. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Tapi kalau dia tak tempat di dalam sujud pertama, dia antara dua sujud pertama tak ada ni dah, antara dua sujud. Dan harus bagi makmum. Ni tak sunat lah. Ni jadi harus lah. Dan harus bagi makmum memperbuatkan dia akan kunut. Kalau Tok Imam tinggal, makmum harus buat. Tapi kalau dia kata zon kata dapat dalam sujud yang pertama, sunat. Tapi kalau dia kata zon kata istiqdal dalam tahiyat pertama, dengan sujud dalam sujud pertama, dia dalam antara dua sujud, tema sujud pertama dan ada antara dua sujud, harus bagi makmum. Pada ketika tu tak, hukum dia tak sunat lah, jatuh kepada harus. Harus bagi makmum memperbuatkan dia akan kunut jika mendapatkan imamnya pada duduk antara dua sujud. Kalau dia zon kata aku tak akan dapat dalam sujud pertama, tapi dalam sujud antara dua sujud, maka pada ketika tu hukum dia bukan sunat tetapi harus sahaja. Gitu. Dan jika tu royah lagi dah. Dia tafsir lagi. Dan jika tiada mendapatkan dia akan imam, melainkan pada sujud yang kedua. Hak ni masalah dia zon pula. Kalau aku buat kunut ni, aku tak ada dalam sujud pertama, dah tak ada lah. Dalam antara dua sujud pun tak ada. Dan hanya dalam sujud yang kedua. Kalau dia dapat, dia zon kata dan dalam sujud yang kedua. Tertegahlah. Apa makna tertegah? Haramlah memperbuatkan dia akan kunut. Pada ketika tu haram. Pasal apa? Kalau sujud yang kedua tu hukum dia haram, mana tertegah? Dia gini, jika dia tak dapat dalam sujud pertama ataupun antara dua sujud, maka batal sembahyang dia tu haram. Dan kerana apa? Kerana dia tertinggal daripada Tok Imam dua rukun fi'li. Mana dua rukun fi'li? Satunya sujud pertama, yang keduanya antara dua sujud. Maksudnya dua rukun lah. Tak kira lah panjang pendek. Rukun pertama sujud pertama. Rukun yang kedua ialah antara dua sujud. Tu rukun juga. Maka dia dapat dalam sujud ketiga, tu masuk rukun yang ketiga. Maksudnya dia tertinggal, dia masih berdiri, duduk qiyam. Dia tertinggal dua rukun fi'li, maka hukum dia batal. Gitu. Jadi kita ni kena zon tengok lah. Kita ni bila Tok Imam tinggal, kita nak buat boleh, tak ada masalah. Kalau kita kata kita yakin ataupun kita zon sempat dalam sujud pertama, sunat kita buat. Kalau kita zon pula tak sempat sujud pertama, hanya sempat dalam antara dua sujud, harus kita buat. Kalau kita zon kata kalaulah kita tak sempat dalam antara dua sujud, hanya sempat dalam sujud yang kedua, maka tertegah kita buat. Nanti nak buat kan lah. Bila Tok Imam tinggal, kita pun tinggal terus dengan Tok Imam. Gitu. Lepas tu bila Tok Imam bagi salam, memang dia mazhab dia tak ada kunut.
Ataupun kunut tu bid'ah bagi dia, maka dia bagi salam tak ni, maka kita niat itu sujud sahwi kerana tinggal kunut, maka kita pun turun sujud sahwi dapat pahala sunat, pahala sujud. Nampaklah di situ, nampak buat dia tu lah. Wallahu a'lam. Boleh nampak lah. Selesai lah. Selesai kita. Jadi ala kulihannya, maka ni dia panggil sunat-sunat. Jadi kita ulang semula lah. Yang pertama tadi apa dia? Sunat yang jahat menyalahi. Yang pertama sekali ialah sujud tilawah. Sujud tilawah ni dia mufakat pada buat, mufakat pada tinggal. Maksudnya kita mesti sama dengan Tok Imam. Betul mana mufakat? Mana serupa dengan Tok Imam. Kalau Tok Imam tinggal, wajib kita kena tinggal. Itu sujud tilawah. Kalau Tok Imam buat, wajib kita kena buat. Satu. Kita ulang kaji balik. Yang kedua, yang pertama sujud tilawah. Yang kedua, tasyahud awal. Tasyahud awal ni dia mufakat, mana kita kena sama dengan Tok Imam pada meninggal. Kalau Tok Imam tinggal, wajib kita kena tinggal. Tapi tak mufakat pada buat. Kalau maksud dia tak wajib sama pada buat. Kalau Tok Imam tinggal, wajib kita kena tinggal. Tapi kalau Tok Imam buat, harus kita meninggal. Meninggalkan tahiyat awal, kita tunggu dalam diri kita, terus bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Lepas tu, walaupun hukum dia sunat duduk balik kalau mufakat dengan Tok Imam. Gitu. Tapi syarat kita bangun tu dengan sengaja, bukan dengan terlupa. Habis. Dan yang ketiganya ialah apa? Kunut lah. Ya. Kunut ni mufakat pada buat, tak mufakat pada buat dan tak mufakat pada tinggal. Kalau Tok Imam buat, boleh kita tinggal. Dan kalau Tok Imam tinggal, boleh kita buat. Jadi kalau boleh buat tu, tengok situlah. Kalau kita sempat, boleh kita buat ni. Kalau kita sempat, hukum dia lagu lah boleh ni. Sunat ke, makruh ke. Kalau kita sempat dalam tahiyat yang pertama, dalam sujud yang pertama, hukum dia sunat. Kalau kita boleh dalam antara dua sujud, hukum dia harus. Kalau kita boleh dalam tahiyat, dalam sujud yang kedua, hukum dia haram. Gitu. Ni masuk dalam sunat-sunat yang menyalahi, sunat-sunat yang jahat apabila kita menyalahi Tok Imam. Ni kena jaga. Ni kena jaga. Jadi ala kulihannya, kena faham, kena erti. Kena faham, kena erti jadi masalah ni. Takut-takut kerana benda-benda ni, sebab tu dah makna aqim. Tuhan sebut dalam Quran, wa aqimus solah, hendaknya diri oleh kamu akan sembahyang. Apa makna aqim? Maka aqim ni kata Ibnu Abbas, mana al-ada'u bi arkaniha wa syurutiha wa arkaniha. Kita tunaikan dengan sempurna rukun, kita tunai dengan sempurna syarat dia, dan kita tunai dengan adab-adab dia. Maksud dia adab-adab ni kena kepada segala-gala lah, masuk pada rukun, sunat dan rukun, syarat dan sunat-sunat dia ni. Mana kita bagi sempurna tu mana aqim. Jadi nak abang kata, kalau orang tu dia buat sembahyang tapi tak sempurna rukun, ataupun dia buat sembahyang tapi tak cukup syarat dia, maka seolah-olah dia meninggalkan sembahyang. Hukum dia sama macam orang sembahyang. Cuma kita nampak orang yang buat sembahyang tu, kita nampak lagu buat sembahyang lah, hakikat dia tak sembahyang. Kerana benda ni pernah berlaku kepada seorang sahabat Nabi yang dipanggil nama Khalad bin Rafi'. Yang digelar musi as-salah, orang yang tak pandai sembahyang. Pernah satu ketika dia sembahyang, Nabi duk pati sembahyang dia. Lepas tu dia mai kepada Nabi kata kepada dia, ijja anta fasalli fa innaka lam tusalli. Pi buat lain sembahyang. Khalad kerana hang tak belum sembahyang lagi. Padahal dia dah buat dah. Tunggu terbalik sampai berulang-ulang tu Nabi tegur. Berulang-ulang. Bila last sekali dia pun mai ke Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku habis modal dah. Putih modal dah. Aku tak erti dah takat ni alim ni ajak aku. Nabi kata, idza qumta ila solah fakabir summa qra' ma tayassara minal Quran summa rka' hatta tatma'inna ruk'an ila akhir hadis lah. Panjang hadis tu. Jadi daripada hadis ni lah Imam Syafi'i ambil buat rukun sembahyang campur dengan hadis-hadis lain lagi lah. Jadi dari rukun sembahyang
Maka kena yang kata aqim ni kena betul syarat sempurna rukun dan adab-adab sembahyang, barulah sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana berbetulan dengan syarat. Masalah pahala tak pahala tu itu masalah kena bab kepada ilmu yang lain lah. Kita pergi kepada tasawuf tu sama ada hati dia khusyuk tak khusyuk, hati dia ikhlas tak ikhlas, tu masalah lain. Tapi ala kulli halnya di segi syaratnya kena betul dengan syarat rukun, baru dinamakan orang yang mendirikan sembahyang. Tapi kalau tak betul syarat rukun, walaupun dia buat sembahyang, maka orang ni tak dinamakan orang yang mendirikan sembahyang. Sebab tu Nabi kata, Nabi SAW sebut, bukan semua orang yang sembahyang itu orang yang mendirikan sembahyang. Tak kesemuanya, wallahu a'lam. Jadilah kita sambung mulalah. Moga-moga pertemuan kita ni dirahmati Allah Ta'ala, perpisahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah silap ni daripada kelemahan diri saya, cuma kita buat ulang kaji tuan-tuan, bukan nak mengajak pun, bukan pandai pun lah, cuma kita nak kita buat ulang kaji semula lah, mana-mana yang ni, yang mana yang tak boleh lagi dapat ilmu baru ke kita, hak mana yang boleh dah tu jadi sebagai mutalaah mula bagi kita, insya-Allah kita berjumpa lagi. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi